Hai Alicia. Selamat pagi. Sorry lambat sikit. Okay, so sementara tu boleh tolong sediakan dulu buku teks dengan buku latihan ni. Sediakan dulu. Morning Ami. Breakfast dah? Okay. Hai Naila. Selamat pagi. Dah mandi belum Naila ni? Okay. Lama. Okay, sediakan buku latihan kamu. Hari ni kita nak buat berbeza sikit. Buku latihan ambil ambil buku latihan, ready kan. Boleh buka terus muka surat 37. Okey, sementara tu tengok sekejap buku latihan. Asas psikologi dalam sukan, unit 6.1, muka surat 37. 6.1.1 menjelaskan psikologi sukan. Boleh tengok dekat buku teks muka surat 113. Muka surat 113, salin je kat situ. Kemudian golongan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam sukan, sama juga 113. .1.2 kita dah review hari tu dalam kelas. Peranan dan etika psikologi sukan serta bidang kepakarannya. Tu make sure kamu fullkan sebelum balik sekolah. Ada masa tolong fullkan. Okey. Nyatakan bidang kerjaya dalam kalangan psikologi sukan. Alamak, senangnya 1, 2, 3, 4. Ke surat 38 tu pun penuhkan juga. Kemudian etika psikologi sukan dan juga kognitif, emosi, fizikal, apa dia punya berkaitan, macam mana cara dia mempengaruhi prestasi. Okey, so hari ini kita nak belajar tentang motivasi. Okey, kalau kamu tengok dekat Google site yang cikgu dah buat tu, cikgu ada masukkan video-video tentang motivasi intrinsik. Itu video yang cikgu buat tahun lepas. Tapinya video tu macam tak berapa lengkap. So sebab tu cikgu terpaksa juga hari ni kita kena terangkan sikit lagi tentang motivasi intrinsik dengan motivasi ekstrinsik. Okey. Dua je jenis motivasi kita. Motivasi intrinsik ialah motivasi yang mana motivasi tu datang daripada dalaman kita sendiri. Okey, daripada apa yang kita nak tu semuanya, motivasi tu semuanya bergantung pada diri kita sendiri. Motivasi ekstrinsik tu pula dia bergantung pada keadaan luar. Dia pengaruh luar. Okey, contoh kan, kalau intrinsik contohnya kita nak meningkatkan prestasi. Saya nak menang sebab kalau saya menang baru saya boleh tingkatkan prestasi saya. Contoh. Lepas tu saya nak menang. Dengan menang ni saya boleh meningkatkan saya punya harga diri. Macam tu tau.
Lepas tu, saya memang suka menang. Saya suka menang. Saya sentiasa nak menang sebab saya suka. Kan? Itu ialah motivasi intrinsik. Okey. Kalau motivasi ekstrinsik pula, bahagian luaran. Okey. Hai Sharifah, lambat hari ni kan? Tak, minggu lepas pun lambat juga. Okey, motivasi ekstrinsik pula ialah motivasi luaran. Motivasi luaran ni, kita nak kata dia mestilah datang daripada luar. Orang yang bagi kat kita motivasi tu. Contoh, jurulatih bagi kita pujian. Okey, good job. Bagus, hari ni dapat tingkatkan kan. Kalau contoh dapat pingat, dapat hadiah, dapat ganjaran, duit ke apa ke. Tu semua motivasi ekstrinsik, motivasi yang datang dari luar. Cuba contoh kan. Contoh kamu sebagai seorang student, apa motivasi intrinsik kamu untuk kamu keep going, terus belajar. Apa motivasi kamu? Cuba kamu listkan. Tak apalah, kita kira homework lah. Dalam buku latihan kamu, okay, cuba listkan apa dia motivasi intrinsik dan apa pula motivasi ekstrinsik kamu sebagai seorang pelajar. Okey? Cuba kamu listkan. Tak kisahlah 2 ke 3 ke, tak kisah. Jadi kita kenalah ada motivasi. Dalam semasa kita belajar ni pun kita kena ada motivasi diri sendiri. Kita kena ada sesuatu yang motivate kita. Contohnya Amin suka kalau dapat tunjuk pandai. Nanti boleh tunjuk kat awek. Nanti awek suka. Tu motivasi ekstrinsik. Motivasi yang datang daripada orang. Nanti orang puji. Macam tu kan. Okey. Contoh lagi tentang motivasi intrinsik. Ni last ni. Cikgu. Okey. Apa motivasi cikgu untuk terus mengajar? Apa yang menyebabkan cikgu boleh terus keep going, terus mengajar, terus bekerja? Mesti ada motivasi intrinsik dia, mesti ada motivasi ekstrinsik dia kan. Jadi motivasi intrinsik cikgu, okey, contoh. Motivasi intrinsik cikgu dalam terus mengajar. Okey, 1. Cikgu dapat lebih banyak ilmu setiap kali cikgu mengajar salah satu topik kan. Contohnya, okey, kamu ialah form 5 tahun kedua cikgu ajar sport science. Okey. Jadi, tahun lepas cikgu dah ajar dah. Tajuk motivasi intrinsik dengan ekstrinsik ni kan. Tahun ni bila cikgu ajar kan, cikgu jadi lebih faham. Sebab itulah selalu cikgu-cikgu kamu kata bila kita mengajar orang ni, kita jadi lebih faham tentang sesuatu topik tu. Jadi bila cikgu dah 2 tahun dah mengajar topik ni kan, cikgu jadi makin faham. Lepas tu cikgu dapat bagi contoh-contoh yang lebih mudah kamu nak faham. Macam tu, penambahan ilmu. Yang keduanya, cikgu rasa bila cikgu mengajar, bila cikgu dapat mengajar tanpa buku, contohnya kan, macam ni lah, cikgu dah ingat dah, cikgu dah tahu dah apa dia motivasi intrinsik, apa dia motivasi ekstrinsik. So cikgu dapat terangkan pada kamu tanpa cikgu tengok buku pun. Sebab benda tu dah lekat dah kat kepala cikgu. Jadi benda tu menjadi motivasi kepada cikgu supaya cikgu belajar lagi banyak lagi. Cikgu tahu lagi banyak lagi supaya nanti next time cikgu tak payah buku teks pun. Tak payah pun bawa buku teks. Cikgu masuk kelas, cikgu bel aja, ngajar aja. Itu ialah salah satu motivasi intrinsik juga. Cikgu dapat tambah pengetahuan cikgu dapat tambah kepakaran cikgu. Macam tu. Contoh pula kalau motivasi ekstrinsik pula, contohnya kalau cikgu mengajar, cikgu dapatlah gaji. Betul. Itu ialah motivasi ekstrinsik. Lagi satu, kalau cikgu pandai ajar, nanti kamu dapat A. Contoh, Sharifah, Naila, Amir, Alicia dapat A. Kau rasa mestilah cikgu rasa bangga sangat masa tu. Bila cikgu rasa bangga, kamu rasa mestilah tu menjadi salah satu motivasi cikgu untuk lepas ni cikgu tahu dah macam cara nak ajar, cikgu kena buat live. Kan? Jadi itu ialah salah satu daripada motivasi intrinsik ekstrinsik. Okey. So setakat ni okey ke tidak untuk motivasi intrinsik dengan motivasi ekstrinsik? Sebab kejap lagi kita nak pergi kepada penetapan matlamat pula. Macam mana cara kita nak tetapkan matlamat? Okey tak?
Jawab le. Dah faham ke tak motivasi intrinsik, ekstrinsik? Tengok ni, panas ni lah. Silau cikgu tak nampak skrin lah. Baik nampak lagi tulisan. Tengok ha, besar semuka cikgu kat skrin. Okey Dengar jelas tak suara? Dengar jelas tak suara? Ya, Alicia. Why? Apa yang kamu tak faham? Tentang apa yang tak faham? Amin ni relax lah. Okey, Alicia. So, motivasi terbahagi kepada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Kamu boleh tengoklah dekat buku teks. That's why cikgu suruh buka buku teks kan. So, bezakan di antara intrinsik dengan ekstrinsik. Bezakan antara intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik dalaman, ekstrinsik luaran. Okey. Kejap. So, kamu boleh tengok dalam buku latihan tu, Alicia, boleh cek balik. Tengok muka surat 42. Okey. Buku latihan ni, muka surat 42. Okey, muka surat 42, 6.2.2 mengenal pasti sumber intrinsik dan ekstrinsik. Okey, mengenal pasti sumber intrinsik dan ekstrinsik. Hai Khairul, Syahrum. Hai Kak Yan. Ada masa tengok hari ni. Okey, mengenal pasti sumber motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Okey, kita tengok. Apa Alicia, kamu ni? Okey, tak apa, kita tengok muka surah 42 tu dulu. Kenal pasti sama ada sumber motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik di bawah ini, okey? Alright. Yang first kali saya ingin mendapat anugerah sukan pemain hoki terbaik. Okey. Nombor 1, saya ingin mendapat anugerah sukan pemain hoki terbaik. Okey. Sekarang ni dia cakap dia nak dapat anugerah. Bila dia nak dapat anugerah tu, maksudnya anugerah tu daripada siapa? Anugerah pemain hoki terbaik tu daripada siapa? Mesti daripada persatuan ataupun daripada pasukan. So, itu ialah bahagian luaran. Okey. Itu ialah luaran. Jadi bila luaran, kita kena bagi dia masuk kategori dalam luaran lah, ekstrinsik. Okey. Saya akan bersaing secara sihat bagi mencapai kejayaan. Okey. Saya akan bersaing secara sihat mencapai kejayaan. So, itu ialah intrinsik, dalaman. Tak ada kaitan dengan manusia lain. Dia buat baik, dia dapat. Dia buat tak baik, dia tak dapat. Okey. So, yang ketiga ialah Jun Hong mendapatkan nasihat jurulatih untuk memperbaiki prestasi. Mendapatkan pendapat jurulatih. So, ada jurulatih punya saham kat situ. So, ekstrinsik ya. Lepas tu saya mesti melakukan yang terbaik untuk memenangi hadiah wang tunai yang ditawarkan kepada pemenang. Dah ini dah confirm dah wang tunai. Bila wang tunai, bila cakap pasal wang tunai, kita dah tahu dah mesti ekstrinsik. Okey. Alright. Saya dan rakan sepasukan akan berlatih bersungguh-sungguh sehingga berjaya dan mendapat pengiktirafan. Okey. Kalau dia kata ayat dia, saya dan rakan sepasukan akan berlatih bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Kalau ayat dia sampai situ je, dia intrinsik. Okey, tapi dia tambah pula dan mendapat pengiktirafan. Bila mendapat pengiktirafan ni, maksudnya dia mendapat pengiktirafan daripada pihak luar. Bila pihak luar, maksudnya ekstrinsik ya. Luaran. Okey. Saya seronok berjoging pada setiap pagi untuk kepuasan dan meningkatkan kesihatan diri. Kepuasan dan meningkatkan kepuasan diri. So, tak ada kaitan dengan orang, intrinsik. Ramli telah berlatih pada setiap hari untuk meningkatkan pencapaiannya dan mendapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan pelajaran. Okey. Walaupun kita tengok Ramli ni berlatih setiap hari untuk meningkatkan pencapaian. Okey, itu ialah intrinsik. Tapi lepas tu cakap dan mendapat tawaran beasiswa pula. Mendapat tawaran beasiswa tu mesti dah daripada pihak keluar kan. So itu ialah ekstrinsik. Jadi kamu kena pandai baca, kena pandai tengok dia punya ayat, sebabnya
kadang-kadang ayat tu memang sedikit mengelirukan lah. Biasa sains sukan memang ayat dia tu memang. Jadi kita kena ambil masa untuk baca dan fahamkan soalan-soalan tu, especially kertas 2. Okay, kertas 1 tu macam biasalah kan. Baca soalan, singkirkan jawapan yang confirm salah, tinggalkan jawapan yang betul je, lepas tu baru baca semula, tengok semula kan. Macam tu. Tapi untuk kertas 2 ni memang kamu kena baca betul-betul soalan, fahamkan betul-betul, baru tengok soalan anak-anak dia. Sebabnya kadang-kadang soalan yang atas kan, soalan A, dia kadang-kadang memang tak sama dengan soalan B. Jadi kita kena faham dari segi itulah. Sebab biasanya soalan dia memang sangat dia punya ruang tu luas. Dia boleh pergi kiri, dia boleh pergi kanan. Daripada motivasi dia boleh pula pergi pada kecerdasan sukan. Lepas tu dia boleh pula pergi pada matlamat. Susah. Okey. Kita mulakan pula penetapan matlamat. Okey, kepentingan penetapan matlamat macam biasalah, untuk supaya kita boleh berlatih lebih bagus lagi, meningkatkan motivasi lah, apalah kan. Tu kamu boleh baca. Kamu boleh baca dekat muka surat 122. Yang tu kamu boleh baca kat muka surat 122. Apa dia kepentingan penetapan matlamat. Baca, faham, and then bila kamu dah faham, bolehlah kamu goreng kalau ada soalan. Okay. Yang cikgu nak terangkan sekarang ni ialah akronim SMART, SMART, SMART. Okey. Dalam proses penetapan matlamat, kalau kita tengok ya, penetapan matlamat ni sebenarnya dalam psikologi dia memang guna SMART ni, SMART. Mana-mana pun kamu tengok, bukan dalam sukan je. Apa-apa keadaan pun kalau melibatkan bidang psikologi ni, dia memang guna akronim SMART ni, SMART ni. Okey. Jadi apa dia? SMART. Okey. S pergi kepada spesifik, macam biasa, spesifik, kekhususan, mesti spesifik. So matlamat apa yang kita nak buat, kita mesti spesifik. Contohlah kan, Alhamdulillah aku masuk 4 live hari ni. Sempat bangun nampaknya. Okey. Alright, SMART. S ialah spesifik. Okay. Spesifik, matlamat yang kita nak buat mesti spesifik. Contoh kan, sebenarnya cikgu dah buat dah nota dalam kamu punya Google Sites sebenarnya untuk akronim SMART ni. Tapi tadi Miss Go call cikgu cakap kosong pula cikgu punya site. Cikgu tak pasti kenapa. Cikgu rasa cikgu mungkin lupa publish kot. Itulah masalah cikgu ni. Bila cikgu dah buat dah 2 hari lepas cikgu dah buat sebenarnya. Okey. Tak apa, cikgu ulang semula supaya nanti kejap lagi kita boleh save nanti. Tidak lah, orang kata cikgu tak mengajar hari ni. Okey. Tak apa Akmal, baru bangun pun tak apa. Tak gosok gigi pun tak apa. Janji dengar, boleh dengar, boleh ingat. Boleh belajar. Okey. Sebelah SMART, spesifik. Okey, contoh spesifik. Okey. Penetapan matlamat ya. Spesifik. Saya ingin meningkatkan prestasi. Okey, saya ingin meningkatkan prestasi bukan. Okey, saya ingin mendapat pingat emas dalam acara 100 meter pada sukan C. Okey. Saya nak dapat emas acara 100 meter sukan C. Spesifik. Nak emas masa sukan C. Spesifik. Okey. Alright. Yang kedua ialah measurable. Boleh diukur pula. Saya nak dapat pingat emas. Okey. Pada sukan C. Dengan catatan 10.2 saat. Okey. Saya nak dapat pingat emas 100 meter dekat sukan C dengan catatan 10.2 saat. Measurable, boleh diukur. Kalau sekarang ni saya buat 10.3 saat, okey, lari 100 meter. So, measurable-nya kita kena boleh kira, kita kena boleh ukur. So, saya nak tingkatkan daripada mana? Daripada 10.3 saat tadi tu, saya nak tingkatkan jadi 10.2 saat. Okey. Measurable, boleh diukur. Okey, lepas tu agresif pula. Agresif ni mestilah mencabar diri. Kalau sebelum ni saya dah 10.3, mestilah saya nak tingkatkan jadi 10.2. Okey?
Tidaklah tiba-tiba saya sebelum ni saya punya rekod 10.3. Saya nak tingkatkan jadi 10.28 je lah. Macam tu sikit. Kalau setakat sikit ni aku dah sangatnya tak adalah apa, bukanlah nampak perbezaan sangat pun setakat 0.02 saat kan. Dia tak mencabar, dia tak agresif. Bila tak agresif ni macam alah main-main pun boleh dapat. Macam tu. Kita tak nak yang tu. Kita nak agresif. Kita nak supaya benda tu kita kena mencabar diri kita supaya kita dapat buat lebih bagus. Okey. Aidel, boleh bangun? Okey. Yang keempatnya ialah Lori lalu jap. Okey, yang keempatnya ialah realistik. Okey. Realistik ni macam mana pula? Dia mestilah realistik. Ya, mestilah benda yang boleh dicapai. Contoh kan, kamu sebelum ni buat 10.3 saat lari 100 meter tu. Tiba-tiba kamu punya coach kata, okey, matlamat kita kali ni kita nak capai 8.5 saat. Logik ke tidak tu? Logik ke tidak? Mestilah tak logik kan? Tiba-tiba nak terus 8 saat. Mestilah kamu pun mana boleh manusia lari 8 saat 100 meter terus down. Tak boleh. Dia mestilah berada dalam jangkauan yang realistik. Kita boleh capai benda tu logik dengan latihan kan. Kalau daripada 10.3 sampai 10.2 tu dia logik boleh dicapai kan. Jadi kalau sampai 8.5 saat tu memang tak logik lah. Okey. Kemudian mestilah ada tempoh masa yang jelas. Contoh macam cikgu cakap tadi, saya nak dapat emas lari 100 meter dengan catatan masa 10.2 saat pada sukan C. Okey, bila pada sukan C, ceritanya bila pada sukan C, so itu ialah satu frame masa. Daripada sekarang sehingga ke masa sukan C. Okey, itu ialah satu frame masa. Frame masa yang ada tu lah ialah dia punya tempoh masa yang kita ada. Contohlah macam 10 bulan lagi, contoh tu 10 bulan lagi saya akan dapatlah 10.2 tu katanya kan. Jadi bila dah dapat 10 bila dah ada jangka masa tu barulah kita tahu bila kita nak capai. Contoh bulan kedua kita dapat coach saya dah maintain 10.3 100 meter pada bulan kedua. Okey, lepas tu bila masuk bulan kelima pula, okey kita dah dapat dah 10.2.5. Contohnya sepanjang 5 bulan tu dah training betul-betul dah all out ni, bila test 10.25. So adakah benda tu boleh realistik untuk kita dapat capai 10.2 masa sukan C nanti? Benda tu memang boleh dicapai. So itu adalah salah satu daripada cara penetapan target yang bagus. Contohnya pula, kalau bukan dalam bidang sukan, macam saya sukan kamu tu lah. Kamu nak target berapa? Nak dapat berapa untuk saya sukan? A+ ke? A- ke? Benda tu semua ada dia punya, kamu kena tetapkan target tu. Jadi, contoh sekarang ni dah bulan 10 kan? Bulan 10. Dah akhir bulan 10. Kita nak exam bulan berapa? Bulan 1 nanti, bulan 2. Bulan 2 kan paper sains sukan. Okey, sekarang kita ada lagi 11, 12, 1, 2. 4 bulan je lagi. Bila 4 bulan ni, kamu kenalah ada target kamu. 4 bulan kamu target. Okey, sekarang sains sukan ada 7 bidang. Okey, 7 bidang bahagi kepada 4 bulan. Okey, 2 bidang 1 bulan. Okey, bulan pertama kamu study bidang 1 dengan 2. Bulan ketiga bidang 3. Bulan kedua bidang 3. Sebab bidang 3 ni panjang, susah pula tu. Kita study dia seorang je lah. Lepas tu bulan keempat kita study bidang 4, 5. Lepas tu last kali 6, 7. Okay. Lepas tu bila kamu dah buat tu, kita buatlah ujian kan. Setiap kali tu ujian. Okey dah ni rasanya bidang 1 dengan bidang 2 ni rasa macam dah hebat dah ni. Kiranya kalau bagi dia soalan apa-apa boleh jawab. Jadi kita dapatlah target kita masa exam nanti. Okey. Jadinya penting sebenarnya penetapan target ni supaya kita dapat tengok diri kita sendiri. Adakah kita pada laluan yang betul untuk dapat target tu? Adakah kita pada laluan yang betul untuk dapat capai apa yang kita nak?
Okey? Alright. So itu ialah berkaitan dengan SMART. Penetapan target SMART. Ingat je lah, kalau penetapan target tu maksudnya SMART. SMART. Alright. Okey. Dalam topik 6.3 after matlamat kan, after matlamat 6.2 kita ada 6.3 iaitu keagresifan dalam sukan. Okey, keagresifan dalam sukan actually dah keluar tahun lepas. Soalan keagresifan ni dah keluar dalam, tahun lepas dalam SPM 2019. So cikgu pun malas sangat. So kita pergi kepada unit 6.4. 6.4 ialah kebimbangan dan kemahiran psikologi sukan. Dalam tajuk ni dia nak ceritakan tentang kebimbangan-kebimbangan yang ada pada diri atlet-atlet masa main, sebelum lawan kan, masa lawan, lepas tu after tu dah siap, kalau injured apa jadi pada dia, kalau dia tu seorang yang macam contoh lah kan, tim ayam lawan dengan tim hebat-hebat kan, tim yang apa establish, jadi macam mana dia punya kebimbangan tu, macam mana kita nak transfer kebimbangan tu jadi pada prestasi yang bagus. Dia dalam bab ni, dalam bab kebimbangan dan kemahiran psikologi sukan, 6.4. Okey, kita sambung sikit lagi 6.4 ni. Okey. Jenis-jenis kebimbangan, ada dua jenis kebimbangan, ada kebimbangan trait dan juga kebimbangan seketika. Okey, kamu boleh buka buku teks, muka surat 137. Buka buku teks muka surat 137. Alright. Satu ialah kebimbangan trait, yang kedua ialah kebimbangan seketika. Okey. Ya. Alright. Apa dia beza kebimbangan trait, kebimbangan trait dengan kebimbangan seketika ni? Okay. Satu, kebimbangan trait ni ialah kebimbangan dia terhadap diri dia sendiri. Okey. Aku tak pandai itu, aku tak pandai ini, kalau aku buat macam ni apa jadi. Okey, contoh kalau dalam buku teks dia bagi contoh pemain bola sepak tenang penalti. Okey. Kalau dalam sukan lain, contohnya contoh ya, sukan lain. Kejap ya. Okey, sukan bola tampar. Sorry, cikgu terblank sekejap. Ada gangguan pula kat belakang. Okey. Kalau dalam sukan bola tampar, kalau kamu bukannya seorang libero. Kalau kamu bukan seorang libero, okey. Jadi, kamu akan mempunyai sejenis kebimbangan, dapat ke tak kamu nak sambut first ball daripada lawan. Okey. Biasa kerja libero lah kan, tukang ambil bola daripada first ball tu. Jadi kalau kamu bukan libero, kamu akan mempunyai sejenis kebimbangan tu. Kamu takut jatuh, kamu takut sakit tangan, orang tu servis kuat sangat nanti. Kan? Kejap ya. Okey, sorry. Alright. Kebimbangan trait ni ialah kebimbangan tentang diri sendiri, sebab faktor diri sendiri, sebab prestasi sendiri yang tak cukup bagus. Contohnya ialah sukan lompat jauh lah, cikgu tukar. Sukan lompat jauh. Okey. Satu, apa yang boleh menyebabkan kamu rasa bimbang bila kamu buat lompat jauh? Satu, kamu takut injured. Okey. Sebab apa kamu injured? Sebab otot tak ready. Satu, sebab otot tak cukup lagi dia punya kapasiti berdasarkan apa yang lakuan yang kamu buat tu. Dua, jadi kebimbangan trait ni ialah kebimbangan yang ada akibat kekurangan diri sendiri. Berbeza dengan kebimbangan sementara. Okey, kebimbangan sementara ni ialah kebimbangan yang kamu dapat daripada persekitaran. Kebimbangan sementara ni biasanya, kamu masuk dalam stadium, tiba-tiba tengok ramai orang.
kamu dah rasa kecut dah. Sebab apa? Kamu takut darah gemuruh. Okey. Itu satu. Yang kedua pula, kamu tengok pula, tengok kamu punya lawan pula. Nampak jauh kan, badan tinggi-tinggi besar-besar. Jadi bila kamu tengok badan tinggi-tinggi besar-besar ni, kamu pula yang rasa takut. Saya kecil. Macam mana ni? Boleh ke nak nampak jauh-jauh? Orang lain lagi tinggi, orang lain lagi besar, lagi kuat. Itu ialah sejenis kebimbangan sementara. Bila tengok orang je takut. Itu kebimbangan sementara. Okey, kebimbangan sementara ni pula terbahagi pada dua. Ada satu kebimbangan kognitif dan satu lagi kebimbangan somatik. Apa beza dia? Okey, kognitif ialah proses mental akibat tafsiran sesuatu situasi. Kebimbangan somatik pula ialah aspek fisiologikal. Okey. Kognitif dan somatik. Kalau kita cakap, every time kita cakap pasal kognitif, tak kisahlah kebimbangan kognitif ke, pencapaian kognitif ke, pembelajaran motor kognitif ke, bila cerita pasal kognitif ialah berkaitan dengan mental. Okey, berkaitan dengan akal fikiran. Okey, jadi kalau kebimbangan kognitif, mestilah dia berkaitan dengan kita punya pemikiran sendiri. Pemikiran sendiri kita, pemikiran yang macam mana? Okey, pemikiran macam cikgu cakap tadi lah, pemikiran yang tengok orang je. Okey, kita proses sendiri. Okey, orang tu lagi tinggi, dia lagi tinggi 10 cm daripada aku. Kalau tengok ukur lilit gastrocnemius dia lebih 3 cm daripada aku. Jadi dia punya kuasa mestilah lagi banyak. Tengok tu, dia merisaukan diri dia pasal orang lain sehingga menjejaskan prestasi diri dia sendiri. Kenapa nak fikir tentang orang lain sedangkan kita sendiri pun dah belajar, kita sendiri dah training kan? Kenapa nak fikir tentang orang lain? Biarlah orang lain tu, kita buat je apa yang kita. Itu ialah kebimbangan kognitif. Berbeza dengan kebimbangan somatik. Kebimbangan somatik ni pula, walaupun kamu rasa macam otak kamu fikir tak fikir je kan, tapi dada kamu jantung berdegup kencang. Okey, heart rate meningkat. Lepas tu berpeluh pula. Peluh bukan peluh sebab panas, peluh dingin. Sebab takut. Lepas tu mulalah asyik rasa macam nak terkencing lah. Lepas tu perut sakit lah. Lepas tu bergerak tak bergerak. Orang panggil nama pun dengar tak dengar. Itu ialah kebimbangan somatik. Dia menjejaskan fisiologikal kita. Jadi kedua-dua jenis kebimbangan ni kan kognitif dan somatik ni mestilah boleh menjejaskan prestasi. Kita risau sangat. Bila kita risau, otak pun blank lah. Otot pun keras lah. Tak dapat nak buat kerja. Jadi itulah salah satu sebab kenapa kita kena belajar mengenal pasti jenis-jenis kebimbangan ni. Sebabnya nanti kita nak belajar pula macam mana latihan-latihan psikologi yang boleh kita buat supaya kita dapat mengurangkan simptom-simptom kebimbangan. Tak kisah dia kognitif ke, somatik ke, atau kebimbangan trik ke, itu kita boleh belajar untuk kurangkan. Kita dah pernah buat video sekali kan tentang latihan progresif latihan relaksasi otot progresif. Itu ialah salah satu contoh program relaksasi. Program yang untuk merehatkan kita punya otot supaya mengurangkan kita punya kebimbangan. Okey, kita tengok sini. Ada empat cara untuk kita kurangkan kita punya kebimbangan. Satu, latihan pernafasan, relaksasi otot progresif, imagery dan juga kata rangsangan diri. Okey. Keempat-empat jenis kemahiran ni dia tak sesuai untuk semua keadaan. Ada yang sesuai untuk keadaan satu, ada yang sesuai untuk keadaan dua. Kita tengok keadaan. Okey. Okey. Cikgu nak terangkan tentang latihan ni. Kamu boleh kena baca sendiri, kena tengok sendiri macam mana. Okey, muka surat 139 dalam buku teks muka surat 139. Cuba baca, cuba buat. Okey, lepas tu kita kena tahu latihan ini sesuai untuk bahagian mana, latihan ini sesuai untuk bahagian apa. Okey. Itu kita boleh tengok dekat muka surat 148. Okey. Kalau muka surat 148, okey, tahap kebimbangan atlet yang tinggi boleh dikurangkan dengan latihan kemahiran psikologi seperti latihan pernafasan dan relaksasi otot progresif. Okey. Kalau sangat-sangat bimbang,
So boleh buat latihan pernafasan dan juga relaksasi otot progresif. Kalau kurang-kurang bimbang, kita boleh guna imagery dan kata kendiri. Okey. Baca sendirilah apa dia imagery dan apa dia kata kendiri tu. Itu tak masalah. Jadi kalau yang rendah imagery dan kata kendiri, kalau yang tinggi ialah latihan pernafasan dan relaksasi otot progresif. So untuk latihan hari ni yang cikgu dah bagi tadi tu, muka surat 144 tadi tu kan. Okey, kemudian cikgu nak kamu buat latihan muka surat 45. Okey, muka surat 45. Isi dalam tempat kosong. Kalau boleh bahagian yang ni kan, kalau boleh kamu buat ayat sendiri. Cuba buat ayat sendiri. Kalau ada masalah boleh je WhatsApp cikgu, tak ada masalah. Okey, cuba kalau boleh kalau kamu perlukan jawapan dalam buku teks pun tak ada masalah, boleh tengok buku teks. Tapi kalau boleh cuba buat ayat sendiri, berbeza daripada buku teks. Sebabnya nanti kalau masa exam kita ada buku teks kan. Bila tak ada buku teks ni kita kena buat ayat sendiri. Kalau kamu tak biasa buat ayat sendiri nanti susah sikit lah. Jadi cuba training daripada sekarang. Okay, lepas tu tahap penetapan matlamat, jangka panjang, jangka pendek, jangka sederhana. 47, 48. Okey, pesurat 47, 48. Nak kau salin betul-betul nanti lupa. Kemudian 47, 48. 53, 54, 57. Okey. Tu je. So, untuk actually cikgu harap next week kita dah dapat naik sekolah. Kalau in case kalau kita punya PKPB ni dilanjutkan, so kita akan ada lagi kelas next week. So tolong cikgu akan buka form dekat WhatsApp group kamu. So kita tengok tajuk apa yang kamu nak belajar. Okey, tajuk apa yang sekarang belajar. Mungkin tajuk form 4 pun tak ada masalah So sekarang cikgu tengah fokus form 4 dalam bidang 3 tu. Bidang 3 tu kalau kamu betul-betul ready nak belajar bidang 3 tu, so tak ada masalah, cikgu boleh ajar hukum Newton, stability, kemahiran motor, semua tu penting jugalah tu. Ya, sebabnya cikgu tahu tahun lepas pun kamu belajar tak belajar je kan bab tu, sebab kita sibuk dengan kerja kursus lah apalah tahun lepas, dengan masalah cikgu sekalipun tak larat ke apa ke kan. Tapi tu cikgu mengakulah masalah cikgu. So memang starting next week pergi sekolah ke tak pergi sekolah ke, kita akan mula untuk review balik bidang 3. Okey, bidang 3 ialah kinetik. Cikgu pening kepala. Kinetik. Okey, pergerakan kinetik dan kinematik dalam pergerakan. Okey. So, ada apa-apa soalan lagi tak sebelum cikgu habiskan? Sebelum kita mengakhiri kita punya live hari ni, cikgu akan save live ni, cikgu akan masukkan dalam cikgu punya IGTV, cikgu akan masukkan dekat site kita nanti. Don't worry. Untuk rujukan, so please bagi tahu kawan-kawan yang lain, tolong tengok, tolong buka Google site yang cikgu semua dah sediakan tu, tolong buat. Walaupun hari ni sains sukan, esok lusa pun still lagi kamu boleh masuk dekat site tu, still juga boleh buat lagi. Contoh kalau semalam punya sains kamu tak sempat pukul 8.30 kan, so hari ni boleh buat lagi, tak ada masalah. Buat petang ke, buat malam ke, tak ada masalah. Benda tu akan stay kat situ je, cikgu akan tengok kat situ je. Kecuali lah kalau cikgu tu buat Google Meet ataupun live macam cikgu kan. Macam cikgu live ni cikgu akan save. Google Meet cikgu tak pasti. Kebanyakan cikgu pun, cikgu-cikgu lain pun memang dia orang akan save sebenarnya untuk pembelajaran. Tapi rugilah sebab kalau Google Meet kamu boleh berinteract dengan cikgu terus kan. Jadi try lah bangun 8.30 Akmal.
Pernah bangun 8.30 lah. 8.30 je pun. Bukanlah awal sangat kan. Tengok dah bebel dah. Okey. Ada apa-apa soalan? Cikgu nak breakfast pula. I tak breakfast lagi. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Miau dah menyapa cikgu dah tu. Dari sebelah tu. Pelik dia tengok manusia ni berdiri kat sini. Okey. Ada apa soalan? Tak ada. Tak ada soalan Tidur awal sikit Akmal. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita akhiri. Okey, kita akhiri kita punya kelas hari ni. Semoga kamu semua dapat apa yang kita nak belajar, apa yang kita cikgu dah terangkan hari ni. Sebabnya next week kita akan start dengan bidang 3. Lebih ekstrim lagi. Bidang 3 tu mungkin akan ada lebih banyak input dan cikgu akan letak dekat Google Site. Cikgu tak tahu kenapa Google Site cikgu tu kosong. Tapi nasib baik kita buat live hari ni. Okay. So ada apa-apa lagi? Tak ada apa-apa. Amir Imran, Sharifah, thank you very much. Welcome. Naila, tak ada apa-apa ya. Okay, so jom kita pergi cikgu nak breakfast. Okay, jumpa lagi nanti. Ya Allah, kau ni Akmal. Geram betul lah. Okay, jumpa lagi nanti. Jumpa kat sekolah ke, jumpa kat dalam live lagi ke, tak kisahlah ya. Okay, so bye-bye. Okay, tak boleh end pula.